pengisytiharan Presiden Uganda menggegarkan seluruh dunia. Keputusan untuk menggunakan teknologi dari Malaysia sebagai dasar negara secara mendesak telah menyemarakkan harapan baharu di bumi yang dulunya dipenuhi dengan buah oren keemasan, tetapi kini diselubungi oleh bayangan maut hitam dan menjadi tanah yang terbiar selama 6 tahun. Puluhan pakar fitopatologi tumbuhan terbaik di dunia telah dihantar, tetapi semuanya gagal. Peralatan canggih bernilai lebih 2 juta, laporan analisis berjuta-juta muka surat, gagal mengenal pasti identiti sebenar wabak ini. Kemudian, pada tahun 2023, satu pasukan dari Malaysia tiba, tetapi apa yang mereka bawa hanyalah beberapa beg pakaian dan sebuah kaca pembesar kecil. Ini menimbulkan kemarahan pegawai tempatan dan memburukkan lagi keputusasaan penduduk kampung. Tetapi kemudian, keajaiban berlaku, dan ia hanya mengambil masa 48 jam. Saya tidak akan pernah lupa hari itu, 15 Ogos 2023. Pemandangan yang saya lihat di daerah Mbala, Uganda, tidak ubah seperti neraka di bumi. Ladang oren seluas 5 hektar sedang mati perlahan-lahan. Setiap pokok oren dilitupi bintik hitam pekat dan mereput, satu pemandangan yang amat menakutkan. Tetapi yang lebih menakutkan ialah baunya. Bau busuk yang menusuk menggantikan bau manis oren. Nama saya Kevin Lowell, penasihat keselamatan makanan WFP dan pakar fitopatologi tumbuhan selama lebih 22 tahun, tetapi pada saat itu, saya berasa benar-benar tidak berdaya. Encik Okello, pekebun pemilik ladang, membawa saya mengelilingi kebunnya. Ayat pertama yang dia ucapkan menggoncang perasaan saya. Doktor, penyakit ini bukan sahaja membunuh pokok, tetapi juga manusia. Pada mulanya, saya tidak faham maksudnya, tetapi apa yang dia tunjukkan seterusnya lebih mengejutkan. Penduduk kampung beransur-ansur berpindah, Doktor. Sepanjang 6 bulan yang lalu, populasi di kampung kami telah berkurangan sebanyak 40%. Suara Encik Okello bergetar. Orang muda semua pergi ke bandar, meninggalkan kami orang tua sahaja. Tetapi kebenaran yang lebih mengerikan sedang menanti. Penyakit ini bukan sahaja menyerang oren, mangga, laici, malah pisang turut terancam. Kerajaan Uganda mengumumkan bahawa pengeluaran buah-buahan negara telah menurun dengan mendadak lebih 50% dalam masa setahun sahaja. Tetapi yang paling pelik ialah ini. Doktor, Encik Okello membawa saya ke sebatang pokok. Pada waktu malam, pokok-pokok ini mengeluarkan bunyi pelik. Pada mulanya, saya fikir ia karut, tetapi pekebun lain semua mengatakan perkara yang sama. Mereka kata ia bunyi seperti pokok menjerit kesakitan, walaupun tiada angin bertiup. Saya segera menggunakan mikroskop lapangan untuk melihat, dan ia memang pelik. Sel-sel daun pecah seperti meletup. Sepanjang 22 tahun ini, saya telah melihat banyak penyakit tumbuhan, tetapi corak kemusnahan seperti ini adalah kali pertama saya saksikan. Tetapi yang lebih menakutkan ialah kelajuannya. Penyakit ini merebak dengan pantas. Pokok yang sihat layu dan mati sepenuhnya dalam masa 3 hari, sedangkan penyakit tumbuhan biasa mengambil masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak normal. Perbualan dengan Menteri Pertanian Uganda, Vincent Sempija, membuatkan saya lebih berputus asa. Dr. Lowell, sejujurnya, kami hampir berputus asa. Wajah menteri kelihatan sangat letih. Anda tahu berapa ramai pakar yang telah datang? Menteri membalik-balikan dokumen. 5 orang dari Institut Penyelidikan Rothamsted dari England, 7 orang dari Institut Max Planck dari Jerman, 8 orang dari Institut INRA dari Perancis. Lebih 20 orang dari seluruh dunia. Tetapi hasilnya sama. Punca tidak diketahui, penyelidikan lanjut diperlukan, tidak dapat diselesaikan dengan teknologi semasa. Timbunan laporan yang ditunjukkan oleh menteri kepada saya tebal, tetapi di sebalik ketebalan itu, tiada jawapan, hanya data analisis dan ratusan graf. Tetapi kesimpulannya sentiasa sama, tiada penyelesaian. Doktor, kali ini adalah peluang terakhir kami. Suara menteri penuh dengan keputusasaan. Jika kami gagal lagi, kami mungkin terpaksa meninggalkan pertanian oren, dan kemudian dia mengucapkan satu ayat, kali ini akan ada pasukan dari Malaysia yang datang. Saya terhenti seketika. Malaysia? Sudah tentu, teknologi Malaysia diiktiraf. Tetapi mampukah ia menyelesaikan masalah fitopatologi tumbuhan yang begitu kompleks?
sedangkan Institut Penyelidikan Terkemuka Eropah semuanya telah menyerah kalah. Tetapi ayat menteri seterusnya lebih mengejutkan. Mereka dari agensi yang dipanggil AKTM dan ketua pasukan ialah seorang pekebun durian berusia 70 tahun yang telah bersara. Seorang pekebun yang telah bersara, masalah yang gagal diselesaikan oleh pakar Eropah dengan peralatan canggih dan ijazah kedoktoran, mampukah seorang pekebun yang telah bersara melakukannya? Sejujurnya, pada saat itu, saya yakin kali ini juga akan gagal. Tetapi rasa ingin tahu timbul dalam fikiran saya. Kaedah apa yang akan mereka gunakan? Atau adakah ada sesuatu yang terlepas pandang oleh kami? Kesombongan 22 tahun, pengalaman saya turut memainkan peranan, tetapi yang paling penting, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Beberapa hari kemudian, saya dihubungi bahwa pasukan dari Malaysia telah tiba, jadi saya pergi menjemput mereka di lapangan terbang. Dalam kepala saya membayangkan pelbagai perkara. Seperti apa mereka, peralatan apa yang akan mereka bawa. Tetapi apabila saya melihat mereka keluar dari pintu ketibaan, saya terdiam. Ia bertentangan sepenuhnya dengan apa yang saya jangkakan. Saat pasukan dari Malaysia tiba, adalah gambaran yang tidak akan saya lupakan sepanjang hayat. Apabila pintu ketibaan dibuka, susuk tubuh yang muncul membuatkan saya kaku. Apa yang saya bayangkan ialah sekumpulan saintis muda dengan peralatan terkini, lori yang penuh dengan mesin analisis, dan senarai penyelidik yang dihormati. Tetapi realitinya bertentangan sama sekali. 5 orang lelaki dengan baju kerja kaki yang ringkas itu sahaja, dan mereka hanya menarik beberapa beg pakaian. Tiada tanda-tanda kotak peralatan besar. Tetapi yang paling mengejutkan ialah ketua pasukan, seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai Encik Kasim. Dia kelihatan seperti seorang pakcik berusia 70-an, tinggi kira-kira 165 cm, wajahnya lecun dengan panas mentari hingga kehitaman. Tangannya kasar, ciri-ciri seorang pekebun tanpa ragu-ragu. Selamat pagi Dr. Lowell. Aksen Inggris Encik Kasim kedengaran tidak lancar. Saya Kasim, mengurus dusun durian di balik pulau selama 30 tahun. Dalam fikiran saya ketika itu, hampir rebah. Masalah yang gagal diselesaikan oleh seluruh dunia, tetapi seorang pekebun durian akan datang untuk menyelesaikannya. Ahli pasukan lain juga sama, Dr. Anis dari Universiti Putra Malaysia, Encik Zulkifli, seorang penyelidik dari Jabatan Pertanian Malaysia, Cik Malika, penterjemah, dan Encik Syaiful, pegawai dari Institut Teknologi Pertanian. Semua berpakaian ringkas sehingga kelihatan biasa. Perkara yang paling mengelirukan ialah peralatan mereka. Apa yang dibawa oleh Encik Kasim hanyalah sebuah buku nota lama, beberapa batang pensel, dan sebuah kaca pembesar. Dr. Anis sendiri hanya membawa mikroskop muda alih dan beberapa piring Petri. Hanya ini, saya tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Mana mesin PCR, mikroskop elektron, spektrofotometer? Encik Kasim tersenyum dan menjawab, "Oh, kami tidak bawa semua itu. Cukuplah sekadar menggunakan mata untuk melihat dan tangan untuk merasai." Saya terdiam. Institut Rothamsted, England, membawa peralatan bernilai kima 2 juta. Institut Max Planck, Jerman, membawa 3 lori peralatan. Institut Perancis malah mendirikan makmal bergerak. Tetapi pasukan dari Malaysia berkata mereka hanya akan menggunakan kaca pembesar. Reaksi pekebun tempatan adalah dingin. Encik Okelo berbisik di telinga saya, "Dokter, adakah mereka benar-benar pakar?" Hanya seorang pakcik yang mengetuai pasukan. Bisikan dari pekebun lain kedengaran. Masa terbuang lagi. Negara lain sekurang-kurangnya membawa peralatan yang cantik untuk ditunjukkan. Ketua Kampung Langga menyatakan rasa tidak puas hati secara terbuka. "Kami tunggu 6 tahun untuk ini. Seorang pakcik dengan kaca pembesar akan menyelesaikan masalah kami." Suasana tegang hingga ke kemuncak. Pekebun mula beredar. Yang tinggal menunjukkan wajah sinis. Tetapi Encik Kasim kelihatan tidak terganggu. Dia terus berjalan ke ladang oren dan berkata, "Pertama sekali, kita perlu bertemu pokok-pokok." "Bertemu pokok?" Saya mengulangi kata-katanya. "Ya, kita perlu pergi dan dengar apa yang pokok-pokok ini mahu beritahu." Kata-kata Encik Kasim membuatkan pekebun yang tinggal berpandangan antara satu sama lain, seolah-olah mengatakan, "Pakcik tua ini sudah hilang akal ke?"
Sebaik sahaja tiba di ladang, Encik Kasim memulakan tingkah laku yang pelik. Dia mencangkung di hadapan pokok yang sakit, mula menyentuh tanah, dan kemudian membongkok untuk menghidu bau tanah. Pelik, dia bergumam sendirian. Baunya tidak seperti biasa. Dr. Anis bertanya, "Tidak seperti biasa bagaimana, Pak Cik?" "Saya berkebun durian di balik pulau selama 30 tahun. Baru kali ini saya menghidu bau sebegini," kata Encik Kasim sambil terus menguli tanah. "Biasanya, tanah di bawah pokok yang sakit akan berbau masam, tetapi tanah di sini malah berbau manis sedikit." Saya terdiam. Mendiagnosis penyakit melalui bau? Saya, yang telah menganalisis dengan peralatan canggih selama 22 tahun, berasa seperti orang bodoh. Tetapi kemudian, perkara yang lebih pelik berlaku. Encik Kasim memetik sehelai daun yang sakit, menghancurkannya dengan hujung jarinya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Apa yang Anda lakukan? Kenapa masukkan ke dalam mulut?" Saya menjerit. "Ia mungkin beracun." "Tidak mengapa," kata Encik Kasim dengan tenang. "Saya sudah buat begini selama 30 tahun. Tidak pernah terjadi apa-apa." Dan kemudian, dia mengucapkan ayat yang mengejutkan. "Rasa ini juga pelik. Biasanya, daun yang sakit berasa pahit, tetapi daun ini berasa pedas sedikit." Kini, pekebun yang tinggal kelihatan benar-benar menyerah kalah. Encik Okelo menggelengkan kepala dan berkata kepada saya, "Doktor, saya rasa lebih baik kita balik. Banyak kerja lagi nak dibuat." Seorang pekebun mula beredar. Ketua kampung juga mengeluh dengan kecewa dan berkata, "Memang tidak patut berharap dari awal lagi." Tetapi Encik Kasim terus melakukan kerjanya. Dia menggunakan kaca pembesar untuk meneliti daun dan mencatat sesuatu dalam buku notanya. Tetapi apa yang dicatatnya bukan formula atau data yang kompleks. Ia adalah 8 pagi, hujung daun di timur. 2 petang, batang di barat mengalir getah. 6 petang, terdapat kulat putih di sekeliling pangkal pokok di utara. Ia lebih seperti catatan harian berkebun. Dr. Anis bertanya dengan berhati-hati, "Pak Cik, adakah Pak Cik ada petunjuk di mana hendak bermula?" Encik Kasim mengangkat muka dan menjawab, Saya nak tanam pokok-pokok ini dulu. Esok baru kita mula bertindak." Saya berasa sangat kecewa. Hari pertama sudah begini, berminggu-minggu yang akan datang pasti membuang masa. Tetapi malam itu, sesuatu yang pelik berlaku di hotel. Encik Kasim mengetuk pintu bilik saya. "Doktor, Lowell, ada sesuatu yang saya nak tanya. Adakah Anda pasti bila penyakit ini mula merebak?" "Saya dengar ia bermula pada tahun 2015, jawab saya. "Tetapi adakah ia benar-benar bermula pada tahun 2015? Mata Encik Kasim bersinar tajam. "Dari apa yang saya lihat hari ini, ia kelihatan seperti sudah lama wujud." Pada saat itu, saya meremang bulu roma. Adakah kami terlepas pandang sesuatu? Malam itu, kata-kata Encik Kasim terus berlegar di kepala saya. Ia kelihatan seperti sudah lama wujud. Berdasarkan apa dia berkata begitu, saya tidak dapat tidur, berpusing-pusing sehingga jam 5 pagi apabila saya memutuskan untuk bangun dan menuju ke ladang oren. Apabila saya tiba, saya terkejut dengan pemandangan itu. Encik Kasim sudah tiba lebih awal dan sedang melakukan sesuatu di sekeliling salah satu pokok. Seorang diri. Apabila saya mendekati, saya lebih terkejut. Dia sedang memasang label kecil pada setiap pokok dengan kod bertulis seperti A7, C5. "Pak Cik datang awal pagi ya," sapa saya. Encik Kasim menoleh. "Oh, doktor pun datang awal juga. Apa itu label itu? Ini?" Encik Kasim menunjukkan label di tangannya. "Saya perlu membezakan setiap pokok. Setiap pokok mempunyai cerita yang berbeza." "Pokok mempunyai cerita yang berbeza?" Tetapi ayatnya seterusnya membuatkan saya terkejut. "Doktor tahu pokok mana yang paling tua dalam ladang ini?" Error. Saya tidak pasti. Encik Kasim membawa saya ke sebatang pokok oren besar di tengah ladang. Batangnya lebih tebal dan tinggi daripada yang lain. "Pokok ini mungkin yang paling tua," kata Encik Kasim sambil mengusap batang pokok itu. "Mungkin lebih 20 tahun." Dan kemudian dia menunjukkan pemerhatian yang menakjubkan. Tetapi yang pelik ialah simptom penyakit pada pokok ini tidak sama dengan pokok lain. Tidak sama bagaimana? Pokok lain mula hitam dari daun, tetapi pokok ini mula dari batang. Encik Kasim menggunakan kaca pembesar untuk meneliti kulit kayu.
dan korak bintik hitamnya juga berbeza. Saya segera mengeluarkan mikroskop lapangan saya untuk melihat, dan memang benar. Korak penyakit pada pokok tua berbeza daripada pokok muda. Ini adalah sesuatu yang sangat pelik. Saya harus mengakui bahawa sepanjang 22 tahun ini, saya telah melihat banyak penyakit tumbuhan, tetapi hampir tidak pernah menemui kes di mana penyakit yang sama menunjukkan simptom yang berbeza mengikut usia pokok. Pada masa itu, Encik Okello, pekebun pemilik ladang, masuk. "Oh, datang awal pagi ya, semalam semua orang dah balik." Encik Kasim bertanya kepada Encik Okello, "Anda ingat tak, di mana penyakit ini mula merebak di ladang ini?" Encik Okello mengangguk, "Ingat, di sana, pokok tua itu yang mula-mula dijangkiti pada musim panas 2015. Dan ia merebak dari pokok itu ke pokok lain? Tidak, itu yang pelik." Wajah Encik Okello mula keliru. Pada mulanya, hanya pokok itu sahaja. Tetapi tiba-tiba, pokok-pokok muda di sebelah lain ladang mula mati. Encik Kasim dan saya berpandangan dengan terkejut. Biasanya, penyakit tumbuhan merebak keluar dari pusat dalam bulatan yang luas, tetapi ini adalah corak yang sama sekali berbeza. Dan adakah sesuatu yang istimewa berlaku pada masa itu? Encik Kasim bertanya lagi. Seperti baja, atau perubahan racun perosak? Encik Okello berfikir sejenak dan menjawab, "Oh, pada masa itu, kerajaan menggalakkan kami menanam varieti oren baharu. Mereka kata hasilnya akan meningkat 2 kali ganda, jadi saya tanam banyak anak benih varieti baharu. Saya serta-merta menjadi berminat." "Dari mana varieti itu?" "Diimport dari Eropah." "Ia varieti yang diperbaiki," kata Encik Okello. "Pada mulanya, ia memang menghasilkan buah yang baik, tetapi tidak lama kemudian, ia mula mati." Encik Kasim dan saya berpandangan, seolah-olah kami telah menemui petunjuk penting. "Adakah anak benih varieti baharu itu masih ada?" tanya Encik Kasim. "Ada. Di sebelah sana." Encik Okello menunjuk ke satu sudut ladang. "Kebanyakan sudah mati, tetapi ada beberapa yang terselamat." Kami berjalan ke pokok-pokok itu. Apabila kami mendekati, kami melihat keadaan yang menyedihkan. Ia hampir mati, tetapi masih bertahan. Encik Kasim menggunakan kaca pembesar untuk melihat pokok itu dan menemui sesuatu yang mengejutkan. "Doktor, mari lihat ini." Saya menggunakan mikroskop untuk memeriksa, dan saya terkejut. Dinding sel oren varieti Eropah ini berbeza sama sekali daripada varieti tempatan. Ia lebih nipis dan lebih lemah. Atau adakah? Saya memikirkan kemungkinan varieti Eropah tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran tempatan menjadi lemah. Encik Kasim mengangguk. "Kemungkinan besar. Di balik pulau, saya pernah menghadapi kes yang serupa. Pada masa itu, Dr. Anis juga tiba di ladang. Pakcik mula kerja awal pagi ya." Encik Kasim menerangkan penemuan kami kepadanya. Dr. Anis sendiri terkejut. "Kalau begitu, punca penyakit ini ada kaitan dengan varieti oren dari Eropah? Belum boleh disimpulkan, tetapi nampaknya ada kemungkinan," jawab Encik Kasim dengan berhati-hati. "Tetapi kita perlu periksa lagi." Petang itu, Encik Kasim memulakan satu lagi operasi yang menakjubkan. Dia mula menggali tanah di sekeliling pangkal pokok yang sakit. "Saya nak tengok akarnya," jawab Encik Kasim apabila saya bertanya. "Akar boleh memberitahu kebenaran tentang keadaan pokok dengan paling baik." Apabila tanah digali, muncul pemandangan yang mengejutkan. Hampir keseluruhan akar pokok reput, tetapi yang lebih menakjubkan ialah warna bahagian yang reput. "Warna ini pelik," saya berkata sambil menggunakan mikroskop. "Tidak seperti penyakit reput akar biasa." Encik Kasim mengambil akar yang reput dan menghidu baunya. Bau pun tak sama, tekstur pun berbeza. "Ini bukan bakteria, tetapi mungkin kulat. Dr. Anis akan ambil sampel. Esok saya akan cuba buat pemeriksaan awal," katanya. Apabila matahari terbenam, Encik Kasim duduk untuk merumuskan pemerhatiannya sepanjang hari dalam buku notanya. Buku notanya masih tiada persamaan atau graf yang kompleks, hanya ayat-ayat pendek. Pokok tua mula sakit dari batang. Pokok muda mula sakit dari daun. Varieti Eropah dinding sel lemah. Reput akar mungkin disebabkan kulat. Tetapi baris terakhir yang dia tulis menarik perhatian saya. 2015. Pengenalan varieti baharu lebih daripada permulaan wabak. Pekebun yang memerhati sepanjang hari
menunjukkan perubahan yang jelas pada wajah mereka. Encik Okello berkata, "Nampak berbeza daripada orang lain. Orang asing lain hanya melihat peralatan, tetapi pakcik ini turun padang, menyentuh dan menghidu sendiri." Ketua kampung juga mengangguk. "Inilah kali pertama saya lihat seseorang menemui begitu banyak dalam masa sehari. Saya sendiri terpaksa mengakui bahawa kaedah Encik Kasim mungkin kelihatan kuno, tetapi hasilnya menakjubkan. Dalam masa sehari, dia dapat menemui apa yang gagal ditemui oleh mana-mana pakar sebelum ini." Pagi hari ke-2, lebih ramai orang berkumpul di ladang berbanding semalam. Berita penemuan Encik Kasim telah tersebar dan minat pekebun meningkat. Tetapi tidak lama kemudian, minat itu akan bertukar menjadi konflik yang sengit. Encik Kasim dan Dr. Anis masuk dengan hasil pemeriksaan awal. Wajah mereka kelihatan serius. "Hasil analisis sampel semalam telah keluar," kata Dr. Anis. "Ia adalah penemuan yang mengejutkan." Semua pekebun menajamkan telinga. Adakah jawapan yang mereka tunggu selama 6 tahun akan didengar hari ini? Encik Kasim mula bercakap. "Punca penyakit ini ialah kulat yang dipanggil Pseudocercospora. Tetapi masalahnya ialah kulat ini bukan kulat tempatan di Uganda." Saya terkejut. "Maksudnya ia strain asing?" "Ya," Encik Kasim mengangguk. "Kulat ini pada asalnya adalah strain yang ditemui di Eropah. Tetapi nampaknya ia melekat pada anak benih oren yang diimport dari Eropah pada tahun 2015. Pada saat itu, seluruh ladang sunyi. Wajah pekebun beransur-ansur berubah. Encik Okello bertanya dengan suara bergetar, "Kalau begitu, adakah ini bermakna kerana varieti Eropah itu ladang kita hancur?" "Jika mahu bercakap tepat, ia adalah kerana kulat yang melekat pada anak benih itu," jawab Encik Kasim dengan berhati-hati. "Di Eropah, pokok oren di sana mempunyai imuniti terhadap kulat ini, tetapi oren tempatan Uganda baru pertama kali bertemu kulat ini, jadi ia tidak dapat melawan." Wajah ketua kampung Langga menjadi merah padam. "Kalau begitu, kerajaan menipu kami, kata hasilnya akan meningkat 2 kali ganda. Jadi kami semua berbondong-bondong menanam anak benih itu." Pekebun lain mula bising. "Adakah kami bodoh kerana percaya dan ikut kerajaan? Penderitaan selama 6 tahun ini hanya kerana kerajaan?" Suasana menjadi teruk dengan cepat. Kemarahan pekebun meletus. Dan pada masa itu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. 2 pegawai kerajaan muncul di ladang. Setiausaha, Tetap Kementerian Pertanian Uganda, Peter Wakikona, dan Pegawai Pertanian Serantau, Joseph Mukono. "Kami dengar berita penemuan doktor. Ia adalah kerja yang cemerlang," kata Setiausaha. Tetapi reaksi pekebun adalah dingin. Ketua kampung menjerit di hadapan Setiausaha. "Tetap, kerja cemerlang? Anak benih Eropah yang anda bawa menyebabkan kami menderita selama 6 tahun. Sekarang kami tahu kebenarannya. Anda hanya cakap macam ni?" Wajah Setiausaha tetap kelihatan panik. "Apa maksud anda, Doktor?" Anis kemudian menerangkan situasinya. Varieti yang diperbaiki dari Eropah yang dipromosikan oleh kerajaan pada tahun 2015 nampaknya telah dicemari oleh kulat Pseudocercospora. Itulah punca segala masalah. Wajah Setiausaha tetap pucat. Tak mungkin perkara sebegitu berlaku." Kemarahan pekebun semakin memuncak. "Tak mungkin? Kami berbohong ke? Kesakitan yang kami hadapi selama 6 tahun adalah satu pembohongan." Keadaan menjadi semakin tegang. Beberapa pekebun mula berjalan menuju Setiausaha tetap. Dan pada saat itu, Encik Kasim melangkah ke hadapan. "Tunggu sebentar, tuan-tuan. Sekarang, perkara yang penting bukan mencari siapa yang salah di masa lalu, tetapi mencari penyelesaian." "Penyelesaian?" Encik Okello ketawa sinis. "Semua sudah hancur. Penyelesaian apa lagi yang ada?" "Ada," kata Encik Kasim dengan tegas. "Saya ada pengalaman menyelesaikan masalah yang serupa di balik pulau selama 30 tahun. Kulat Pseudocercospora ini tidak perlu menggunakan racun kulat mahal dari luar negara pun boleh dielakkan." Encik Kasim menjelaskan, "Hanya menggunakan herba tempatan seperti semambu yang diperam sudah mencukupi." Pegawai Pertanian Mukono kelihatan keliru. "Semambu? Itu herba terlalu kuno, bukan?" "Kuno tidak bermakna tidak berkesan," jawab Encik Kasim. "Malah, untuk kulat yang bukan strain tempatan seperti ini,
Herba tempatan kita mungkin lebih berkesan, tetapi setiausaha tetap menggelengkan kepala. Saya minta maaf, tetapi dasar kerajaan tidak boleh diubah dengan mudah. Kami telah melabur bajet yang besar untuk sistem pencegahan dan kawalan perosak terbaru dari Eropah. Pekebun meletus lagi, Eropah lagi, kerana Eropah semuanya hancur dan sekarang masih nak guna kaedah Eropah lagi. Encik Kasim kemudian berkata kepada setiausaha, "Tetap, Tuan Setiausaha, tidak bolehkah kami cuba kaedah saya dahulu? Jika ia tidak berkesan, barulah guna kaedah lain." Setiausaha tetap kelihatan serba salah. Masalahnya, kami telah melabur bajet untuk sistem Eropah. Kami tidak boleh menggunakan bajet untuk kaedah lain lagi. Kata-kata itu menyebabkan pekebun meledak sepenuhnya. Bajet adalah masalah, tetapi kehidupan kami bukan masalah ke? Pekebun yang sabar menunggu selama 6 tahun tiada dalam pandangan anda ke? Ketua kampung menjerit. Kami bukan tikus uji kaji kerajaan. Kami tidak akan percaya dan ikut kata kerajaan lagi. Pekebun mula beredar. Orang Malaysia ini baik, tetapi kerajaan tidak boleh dipercayai. Kami akan cuba kaedah Encik Kasim sendiri. Setiausaha tetap menjadi cemas. Tunggu sebentar, tuan-tuan. Menggunakan racun kulat tanpa kebenaran mungkin ada masalah undang-undang. Tetapi tiada siapa yang mendengar. Pekebun telah hilang kepercayaan sepenuhnya terhadap kerajaan. Pagi keesokan harinya, pemandangan yang menakjubkan muncul di ladang oren. Pekebun berkumpul secara sukarela menunggu Encik Kasim. Kemarahan semalam telah bertukar menjadi tenaga untuk bertindak. Encik Okelo berkata kepada Encik Kasim, "Pakcik, kami sudah fikirkan. Walaupun kerajaan tidak benarkan, kami minta izin untuk cuba kaedah Pakcik. Kami tidak tahan lagi menunggu." Encik Kasim tersenyum dan menjawab, "Bagus. Tetapi kita mula dari kawasan kecil dahulu. Kalau berjaya, barulah kita kembangkan hasilnya." Dia memilih satu sudut ladang seluas kira-kira 1 hektar yang mempunyai kira-kira 20 pokok oren yang hampir mati. "Kita akan mulakan dari sini," kata Encik Kasim. "Jika pokok-pokok ini hidup, pokok lain pun boleh hidup. Kerja pertama ialah pemulihan tanah." Encik Kasim dan pekebun membantu menggali tanah di sekeliling pangkal pokok. Kulapuk Sildocercospora suka persekitaran yang lembap, jelas Encik Kasim. Oleh itu, kita perlu buat sistem saliran yang baik. Pekebun mengambil cangkul dan mula menggali parit saliran. Walaupun kerja mudah, mereka mula melihat cahaya harapan. Kerja kedua ialah menggunakan herba fermentasi. Encik Kasim mengajar cara membuat baja organik cecair daripada semambu dan herba tempatan lain yang mudah didapati. "Barang baik tidak semestinya mahal," kata Encik Kasim. Pekebun kelihatan separuh percaya, separuh ragu-ragu. Selama 6 tahun ini, mereka hanya menggunakan racun kulat import yang mahal. Tiba-tiba mereka perlu menggunakan herba tempatan. Tetapi kerja ketiga Encik Kasim membuatkan pekebun terkejut. Dia mula memasang tangki air kecil pada setiap pokok. "Ini adalah sistem pengairan titis," jelas Encik Kasim. "Memberi air sedikit demi sedikit secara berterusan akan menjadikan kelembapan stabil. Kulat tidak suka perubahan kelembapan secara tiba-tiba." "Doktor," Anis terpegun. "Ini kaedah yang ringkas, tetapi hasilnya menakjubkan. Tetapi kaedah keempat Encik Kasim adalah yang paling menakjubkan." Dia mula menanam tumbuhan liar yang tumbuh secara semula jadi di kawasan itu pada titik-titik tertentu di ladang. "Tumbuhan ini adalah tumbuhan anti kulat tempatan," jelas Encik Kasim. "Ia akan membantu menghalang penyebaran kulat secara semula jadi." Pekebun berpandangan sesama sendiri. Apa yang mereka fikirkan hanyalah rumpai boleh digunakan sebagai ubat. Seminggu kemudian, perubahan yang menakjubkan berlaku. Pokok di kawasan percubaan mula mengeluarkan pucuk baru. Encik Okelo menjerit kegembiraan. Ia benar-benar berkesan. "Pokok ini saya sangka sudah mati." Pekebun lain berkerumun untuk melihat. Semua orang kelihatan tidak percaya. Encik Kasim menggunakan kaca pembesar untuk melihat daun dan berkata, "Pergerakan kulapuk, Sildocercospora, telah menurun dengan jelas. Kaedah ini nampaknya berkesan." Doktor, Anis juga mengesahkan, hasil pemeriksaan adalah menakjubkan.
Jarang sekali melihat perubahan sebesar ini dalam masa 1 minggu. Berita itu tersebar dengan pantas. Pekebun dari ladang lain mula datang untuk melihat. Hanya guna herba tempatan boleh sembuhkan? Boleh ajar kami juga? Encik Kasim menerima dengan gembira. Tentu, mari kita buat bersama-sama. Minggu ke-2, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Pokok oren di kawasan percubaan mula berbunga. Ia adalah bunga yang mereka tidak lihat selama 6 tahun. Beberapa pekebun malah menangis. Seperti mimpi dapat melihat bunga ini lagi, kata Ketua Kampung Langga. Terima kasih, Encik Kasim, kerana mencipta keajaiban. Tetapi Encik Kasim merendah diri. Bukan saya yang buat, tetapi anda semua yang buat. Saya cuma beritahu caranya sahaja. Minggu ke-3, mereka memutuskan untuk meluaskan kawasan percubaan kepada separuh daripada keseluruhan ladang. Pekebun menyertai kerja dengan bersungguh-sungguh. Tiada siapa yang malas lagi. Mereka bangun awal pagi untuk menggali parit saliran, memasang tangki air, dan menyembur baja organik cecair herba. Ia adalah pemandangan yang sudah lama tidak dilihat. Minggu ke-4. Hasilnya melebihi jangkaan semua orang. Pokok oren di kawasan percubaan mula berbuah. Buah oren hijau kecil keluar dalam tandan. Pekebun bersorak kegembiraan. Buah yang tidak dilihat selama 6 tahun, kini hidup semula. Hasil analisis Dr. Anis juga sama menakjubkan. Pergerakan kulapuk Pseudocercospora menurun lebih 95%. Boleh dikatakan ia telah pulih sepenuhnya. Saya sendiri hampir tidak percaya. Sebagai pakar fitopatologi tumbuhan, dengan 22 tahun pengalaman, saya tidak pernah melihat pemulihan secepat ini sebelum ini. Petang itu, pekebun mengadakan jamuan kecil. Ia adalah hari pertama mereka menyambut harapan dalam tempoh 6 tahun. Encik Kasim menerima ucapan terima kasih daripada semua pekebun. Pak Cik, anda menghidupkan semula kami. Bagaimana kami hendak membalas budi ini? Encik Kasim tersenyum dan menjawab, tidak perlu membalas apa-apa. Cukuplah anda semua menjaga ladang sendiri dengan baik. Itu adalah balasan yang terbaik. Tetapi kegembiraan itu tidak lama. Keesokan harinya, mereka terpaksa menghadapi krisis yang tidak dijangka. Hari itu adalah permulaan musim hujan Uganda. Ribut hujan lebat yang melanda dengan ganas mengubah segala-galanya. Telefon yang berdering pada jam 5 pagi mengejutkan saya. Ia adalah suara cemas Encik Okello. Doktor, teruk, cepat datang ke ladang. Saya bergegas ke ladang. Apabila tiba, saya melihat pemandangan yang menyedihkan. Ribut hujan semalam telah mengubah ladang oren menjadi tasyik. Parit saliran yang dibuat oleh Encik Kasim runtuh. Tangki air sistem pengairan titis hanyut. Tetapi yang lebih teruk ialah pokok-pokok. Pokok-pokok yang baru mengeluarkan pucuk baru beberapa hari lalu layu semula. Macam mana boleh jadi begini? Dr. Anis berkata dengan wajah kecewa. Kelembapan yang meningkat dengan cepat menyebabkan kulat kembali bergerak. Wajah pekebun kembali dipenuhi keputusasaan. Encik Okello mengeluh. Akhirnya, keajaiban tidak berlaku pada kami. Bukan? Lebih teruk lagi, pegawai dari kerajaan muncul. Setiausaha tetap Peter Wakikona datang bersama pegawai pemeriksa. Dr. Kasim, bagaimana anda hendak menerangkan situasi ini? Tanya seorang pegawai pemeriksa dengan dingin. Projek perintis yang disokong oleh kerajaan gagal sepenuhnya. Encik Kasim kelihatan tegang, tetapi dia menjawab dengan tenang. Belum tiba masanya untuk berputus asa. Kami cuma tidak bersedia dengan baik untuk menghadapi musim hujan. Tidak bersedia dengan baik, pegawai pemeriksa ketawa sinis. Pekebun kembali berputus asa. Bajet pun terbuang. Masa terbuang sia-sia. Dan kemudian media tiba. Wartawan dari stesen televisyen kebangsaan Uganda masuk ke ladang bersama kamera. Kaedah rawatan penyakit oren yang diperkenalkan oleh pakar pertanian dari Malaysia gagal selepas menghadapi ribut hujan, lapor wartawan di hadapan kamera. Pekebun mula beredar. Akhirnya tak selamat juga. Memang tidak patut berharap dari awal, tetapi yang paling mengejutkan ialah reaksi Encik Okello. Dia berkata kepada Encik Kasim, Pak Cik, terima kasih untuk segalanya. Tetapi sekarang, sudahlah, kami sudah terlalu kecewa. Encik Kasim menunjukkan wajah kecewa. Kali pertama, saya melihat pandangan keliru di matanya. Encik Okello, tunggu sebentar ya. Encik Kasim merayu. Pasti ada jalannya.
Tetapi Encik Okello menggelengkan kepala. Pak Cik, akhirnya Pak Cik sama seperti orang asing lain. Mula-mula bagi harapan, tetapi akhirnya tinggalkan kekecewaan. Kata-kata itu menyakitkan hati Encik Kasim dengan jelas. Keyakinan yang terkumpul dari 30 tahun berkebun di balik pulau hancur dalam sekelip mata. Pegawai pemeriksa kerajaan berkata dengan dingin, Dr. Kasim, Anda perlu bertanggungjawab atas kegagalan ini, baik kehilangan bajet kerajaan maupun memberikan harapan palsu kepada pekebun. Malam itu di hotel, saya melihat Encik Kasim dalam keadaan yang sangat letih. Dr. Lowell, saya terlalu yakin dengan diri sendiri, bukan? Encik Kasim bergumam. Saya hanya percaya pada pengalaman di balik pulau. Fikir ia terlalu mudah. Bukan begitu, Pak Cik, saya memujuk. Ia benar-benar berkesan jika ia dapat melalui musim hujan. Tetapi pekebun tidak percaya saya lagi, Encik Kasim mengeluh. Encik Okello betul. Akhirnya, saya hanya orang asing yang datang memberi harapan palsu. Tiba-tiba, telefon Encik Kasim berdering. Ia panggilan dari Malaysia. AKTM telah mengarahkan pasukan untuk ditarik balik. Saya faham, Encik Kasim meletakkan telefon. Esok saya kena balik Malaysia. Saya hampir tidak percaya telinga saya. Secepat ini, ibu pejabat memutuskan ia gagal. Tidak boleh melabur bajet lagi, Encik Kasim tersenyum sedih. Pagi keesokan harinya, Encik Kasim pergi ke ladang untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi hampir tiada siapa yang keluar menemuinya. Hanya Encik Okello yang keluar dan berkata, Pak Cik, selamat jalan, tetapi kami sudah berputus asa. Di dalam kereta yang menuju ke lapangan terbang, Encik Kasim tidak berkata apa-apa. Nampaknya keyakinan 30 tahunnya telah hancur sepenuhnya. Tetapi kemudian, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sebelum tiba di lapangan terbang, telefon Encik Kasim menerima mesej daripada Encik Okello, Pak Cik, saya akan cuba teruskan seorang diri. Mata Encik Kasim bersinar. Dr. Lowell, boleh tak tukar tarikh penerbangan ke esok? Saya terkejut. Betul ke? Ya. Ia belum berakhir. Suara Encik Kasim kembali bertenaga. Memandangkan Encik Okello masih percaya, saya akan cuba sekali lagi. Malam itu, kami kembali ke ladang sekali lagi. Ini benar-benar peluang terakhir. Apabila kami tiba, hanya Encik Okello seorang yang menunggu. Tetapi dia seorang inilah yang masih memegang tali harapan. Pak Cik benar-benar kembali. Mata Encik Okello penuh dengan harapan. Saya sangka, Pak Cik tidak akan kembali lagi. Encik Kasim menggenggam tangannya. Memandangkan Encik Okello percaya pada saya, bagaimana saya boleh pergi, tetapi keadaannya masih terdesak. Ladang yang hancur akibat ribut hujan. Untuk memulihkan, ia memerlukan masa dan tenaga kerja. Dan yang penting, sokongan daripada kerajaan telah terputus. Apa yang harus kita buat, Pak Cik? Encik Okello bertanya dengan wajah kosong. Saya seorang diri tidak boleh buat apa-apa. Dan kemudian, Encik Kasim mengemukakan idea yang menakjubkan. Encik Okello, mari kita gunakan musim hujan. Gunakan musim hujan? Ya. Jangan lihat musim hujan sebagai musuh, tetapi lihat sebagai kawan. Mata Encik Kasim bersinar. Di balik pulau pun, ada kaedah berkebun dengan menggunakan ribut. Encik Kasim mencadangkan pendekatan yang sama sekali baharu. Daripada menggali parit saliran, dia menyuruh membina kolam simpanan air atau empangan kecil sebagai ganti. Kulat tidak suka perubahan kelembapan, jelas Encik Kasim. Jika tiba-tiba kering atau tiba-tiba lembab, ia akan mati. Kita akan menyimpan air hujan dan melepaskannya perlahan-lahan untuk mengekalkan kelembapan yang stabil. Kedua-dua mereka bekerja keras selama 2 hari, menggali tanah dan membuat benteng menggunakan batu dan papan. Apabila pekebun lain melihat pemandangan itu, beberapa orang mula datang membantu. Lebih baik kami datang bantu. Lagipun kami tiada buat apa-apa. Seminggu kemudian, sistem keajaiban itu siap. Sistem peredaran air yang menghubungkan dari kolam simpanan air semula jadi ke setiap pokok. Apabila hujan turun, air akan disimpan di dalam kolam. Dan apabila matahari terbit, air itu akan dihantar perlahan-lahan untuk menyuburkan pokok. Kemudian, Encik Kasim mengeluarkan satu lagi senjata rahsia. Ia adalah baja organik cecair yang diperbuat daripada buah-buahan repot dan tumbuhan tempatan. Ini adalah kaedah yang digunakan oleh nenek moyang saya di balik pulau, jelas Encik Kasim.
Ia adalah agen anti kulat semula jadi. 2 minggu kemudian, perubahan yang menakjubkan berlaku. Pokok di kawasan yang menggunakan sistem baharu mula menunjukkan simptom yang sama sekali berbeza. Walaupun berada di musim hujan, simptom penyakit hampir hilang sepenuhnya. Hasil analisis doktor. Anis lebih menakjubkan. Hampir tidak dapat dikesan kulapuk Pseudocercospora. Walaupun kelembapan tinggi, kulat tidak dapat tumbuh. Berita tersebar. Pekebun lain mula kembali. Ia benar-benar berkesan? Kali ini, walaupun hujan lebat, tidak mengapa, Encik Kasim menjawab dengan yakin, kali ini, musim hujan adalah pihak kita. Minggu ke-3, keajaiban benar-benar berlaku. Pokok oren di kawasan percubaan mula berbuah, walaupun berada di musim hujan. Sepanjang 6 tahun ini, apabila hujan datang, semuanya tamat, tetapi kali ini sebaliknya. Pekebun bersorak. Kali ini betul-betul. Dan yang lebih menakjubkan, jumlah hasil meningkat 70% berbanding kaedah lama. Ladang Encik Okello dapat mengumpul oren dalam jumlah yang lebih banyak berbanding sebelum wabak. Ini bukan mimpi ke? Encik Okello berkata sambil menangis. Ladang kami benar-benar hidup semula. Berita ini menjadi perbualan di seluruh negara. Pegawai dari kerajaan kembali, dan kali ini Menteri Pertanian, Vincent Sempija, datang sendiri. Dr. Kasim, saya benar-benar minta maaf, Menteri menundukkan kepala, kami terlalu cepat membuat keputusan. Encik Kasim menjawab dengan merendah diri, tidak mengapa. Pada mulanya, saya sendiri pun tidak mengambil kira musim hujan dengan baik. Menteri menawarkan untuk memperluaskan kaedah ini ke seluruh negara dengan sokongan penuh kerajaan. Tetapi Encik Kasim mengemukakan idea yang berbeza. Tuan Menteri, daripada kerajaan menyokong, lebih baik pekebun mengajar sesama sendiri. Biar orang seperti Encik Okello mengajar pekebun lain. Pekebun mengajar pekebun, ya. Itu adalah kaedah yang paling mampan, jelas Encik Kasim. Pembelajaran di kalangan orang yang berada dalam keadaan yang sama dan pernah mengalami penderitaan yang sama akan menghasilkan kesan yang terbaik. 6 bulan kemudian, perkara yang menakjubkan berlaku. Rangkaian pendidikan pekebun dengan Encik Okello sebagai pusatnya telah berkembang ke seluruh negara Uganda. Pengeluaran oren Uganda telah kembali ke tahap sebelum tahun 2015 sepenuhnya. Malah, ia meningkat 30% berbanding masa itu. Media mula menukar tajuk berita mereka, Teknologi Pertanian Malaysia mencipta keajaiban di Afrika, penyakit oren 6 tahun ditumpaskan sepenuhnya. Setahun kemudian, apabila saya kembali ke Uganda untuk membuat laporan kepada WFP, saya hampir tidak percaya mata saya. Ladang yang dulunya terbiar setahun lalu berubah sepenuhnya. Pokok oren hijau subur terbentang sejauh mata memandang. Apabila saya bertemu Encik Okello lagi, dia menjadi orang yang berbeza. Dia menyambut saya dengan wajah yang penuh keyakinan. Dr. Lowell, lama tak jumpa. Lihatlah ladang kami. Hasilnya bagi setiap hektar meningkat 2 kali ganda berbanding sebelum wabak. Tetapi yang lebih menakjubkan, kini Encik Okello bukan lagi sekadar pekebun biasa. Dia adalah Presiden Persatuan Pendidikan Pekebun Uganda. Sekarang saya mengajar pekebun lain, Doktor. Sudah lebih 200 orang yang saya ajar. Kerajaan sendiri turut berubah. Menteri Sempija memberitahu saya, Doktor, Kasim membuatkan kami mengubah dasar pertanian kami sepenuhnya. Kini kami tidak mengimport teknologi dari luar negara secara sembrono lagi, tetapi beralih kepada memberikan keutamaan kepada pengalaman dan kebijaksanaan pekebun tempatan. Tetapi perubahan yang paling besar ialah perubahan mentaliti. Pekebun memanggil diri mereka sebagai murid Pakcik Kasim dan mempunyai kebanggaan dalam diri mereka. Kini kami boleh membantu pekebun di negara lain pula, kata Encik Okello. Dan ia adalah benar. Pekebun dari Kenya dan Tanzania datang untuk menimba ilmu daripada mereka. Saya bertemu Encik Kasim sekali lagi di balik pulau. Dia kembali menjalani kehidupan sebagai pekebun biasa di dusun duriannya. Pakcik, kerja Pakcik di Uganda menjadi buah mulut di seluruh dunia, kata saya. Encik Kasim tersenyum merendah diri. Saya cuma beritahu apa yang saya belajar di balik pulau sahaja. Orang yang benar-benar menakjubkan ialah pekebun seperti Encik Okello, tetapi tanpa Pakcik ia tidak mungkin berlaku.
Encik Kasim memandang keluar tingkap dan berkata, "Pertanian bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kepercayaan antara manusia. Dan yang paling penting, semangat yang tidak pernah menyerah." Dia betul. Apa yang Encik Kasim bawa ke Uganda bukan hanya teknik pertanian, tetapi ketekunan dan semangat pekebun Malaysia dan semangat yang tidak pernah menyerah. Semangat itu telah mencipta keajaiban baharu di sebelah sana dunia. Keajaiban yang dicipta oleh seorang pekebun durian balik pulau yang telah bersara tanpa peralatan canggih, tanpa bajet besar, hanya dengan hati dan ketekunan yang dapat menyelesaikan masalah yang berlarutan selama 6 tahun. Apa yang Encik Kasim berikan kepada Uganda bukan hanya teknik berkebun, tetapi semangat Malaysia yang tidak pernah menyerah dan hati yang hangat yang percaya kepada sesama manusia. Dan hari ini, pokok oren di Uganda sedang menghasilkan bunga dan buah di atas semangat Malaysia. Setiap buah dipenuhi dengan persahabatan dan kepercayaan rakyat kedua-dua negara, dan inilah kuasa sebenar Malaysia.